Okey, jadi hari ini kita nak pergi poin yang ke-10 dan ke-11. Sila buka nota Ustaz ni berkenaan dengan 21 perkara khusus dalam bacaan riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. Okey, tuan-puan, sebelum tu tuan-puan ingat tak ada 9 perkara yang kita dah bincangkan sebelum ini? Yang terakhir pada minggu sudah, ingat tak minggu sudah hujan lebat kat luar sana kan? Minggu sudah, tuan-puan kita bincangkan perkara yang ke-9 kan? Iaitu bacaan apa tu namanya, tanda apa tu? Minggu sudah. Tuan-puan, minggu sudah tanda apa namanya tu? Tak ingat pula. Tanda bulat bujur meninggi ataupun dalam bahasa tajwidnya asifril mustafil qaim. Nampaknya ustaz soal, ustaz jawablah ustaz. Ya, bukan kami tak boleh jawab ustaz, kami tak nampak lagi jawapan tu. Allahu akbar. Tak mengapalah tuan-puan ya. Jadi pada minggu sudah siapa yang tak datang, kita sempat membincangkan tajuk ke-9 di bawah satu tanda bacaan namanya tanda bulat bujur meninggi ataupun dalam bahasa tajwidnya as-sifril mustafil qaim. Dan kesimpulan daripada apa yang ustaz bincangkan pada minggu sudah, tanda ini banyak tak dalam Quran? Tanda bulat bujur tadi? Tak banyak ustaz. Kenapa ustaz kata tak banyak? Sebab ustaz dah sebut di whiteboard minggu sudah, tanda ini hanya terdapat pada 6 kalimah sahaja dalam Quran, kalimah tertentu sahaja ya. Jadi bila sebut 6 tu tak banyak lah kalau nak dibandingkan dengan jumlah ayat Quran yang ada 6,000 lebih ayat Quran kita. Tapi jumlah tanda bulat bujur tidak banyak, pada 6 kalimah saja yang tertentu dalam Quran. Jadi kesimpulannya tuan-puan, pada minggu sudah, kalau jumpa tanda bulat bujur ni pada mana-mana kalimah yang ustaz nyatakan minggu sudah, ketika wasal apa yang patut dibuat? Ketika sambung, apa yang patut dibuat pada kalimah tersebut? Dibaca pendek, terima kasih. Itu kalau sambung. Tapi kalau wakaf? Kalau wakaf, maka dibacalah dua harakat. Dan saya tertarik dengan satu kalimah daripada 6 kalimah yang ustaz dah sebut pada minggu sudah, iaitu kalimah ana. Kalimah apa puan? Ana. Kalimah ana ni merata-rata dalam Quran kan? Tidak hanya tertakluk pada satu surah, ada juga surah-surah lain yang ada ana. Dan paling senang kita nak ingat kalimah ana ni dalam surah Al-Kafirun. Surah apa? Surah Al-Kafirun semua dah hafal ke belum? Dah hafal, okey. Ayat yang keempat macam mana bunyinya? Kata dah hafal, tak berbunyi pun. Tuan-puan. Okey, ayat 4 bunyinya wala ana abidum ma. Dah tahu dah, bab menyambung memang pandai. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, jadi pada ayat 4 tu kan ada ayat berbunyi wala ana abidum ma abadtum. Cuba baca. Ana abidum ma abad. Pandai. Perasan tak ada bunyi kalimah ana tadi? Ada bunyi perkataan ana ya. Jadi itulah adanya tanda bulat bujur meninggi. Jadi ketika sambung, ana tadi dibaca pendek. Tapi kalau tuan berhenti, bacalah 2 harakat. Kalau anak cucu tanya apa hukumnya? 2 harakat tadi apa hukumnya? Mad asli. Contoh. Wala ana. Ikut? Tak payahlah ustaz tulis kat whiteboard pasal ayat surah tersebut kami dah lama hafal ustaz. Anak saya, cucu saya umur 5 tahun, 6 tahun dah hafal dah surah Al-Kafirun. Ya, jadi tuan-puan, faham tak apa yang ustaz katakan tentang tanda bulat bujur pada minggu sudah? Ya, jadi tuan-puan, ketika wasal huruf tersebut ataupun tanda huruf itu pada huruf alif itu tidak perlu dibaca. Maksudnya dihazafkan, dihilangkan daripada bacaan. Maksudnya dibaca dengan pendek. Tetapi kalau wakaf maka bacalah 2 harakat. Dan hukumnya mad apa? Mad asli. Okey. Seterusnya hari ini ustaz nak sambung pada tanda yang ke-10. Okey, perkataan apa tu? Perkataan salasilah hanya pada surah Al-Insan. Ayat berapa? Ayat 4. Okey, saya tulis something kat whiteboard ya. Mungkin membantu tuan-tuan dan puan-puan ya. Kali ini kita sambung tanda yang ke-10 yang disebut sebagai perkataan salasilah. Ni salasilah. Okey. Tuan-puan, perkataan salasilah ini hanya pada surah Al-Insan atau nama lain
Ad-Dahri. Surah Al-Insan juga dinamakan sebagai surah Ad-Dahri. Tuan-puan jangan tak tahu tu. Ya, kalau ada orang sebut surah Ad-Dahri, itulah surah Al-Insan. Jadi tuan-puan, surah Al-Insan ni ada satu kalimah, dia ada 31 ayat, ada satu kalimah nanti namanya Salasila, yang mana ketika membaca kalimah ini, dia ada 3 kaedah bacaan seperti mana yang disebut di hujung nota ustaz ini. Tuan-tuan nampak tak? Wakaf buang atau kekal alif, wasal buang alif. Puan-puan faham ke tidak ayat tu? Maknanya kaedah bacaannya begini. Sekiranya kita wasal dulu, kita ambil wasal dah. Wasal kata ulama, maka dia kata apa tu? Dibuang alif. Dibuang alif. Nampak tak dekat sini ada huruf alif dan ada tanda bulat kecil sebenarnya dekat situ ya, tanda bulat kecil. Ini bukan bulat bujur ya, ini bulat kecil. Jadi kata ulama, ketika wakaf bacaannya jadi begini tuan. Salah. Ni. Dibuang alif maksudnya alif ni tak ada, tinggallah huruf lam. Dan lam itu bila wakaf dia akan jadi mati. Ikut ustaz, salasil. Lam ni asalnya dia berbaris satu di atas. Tapi bila wakaf, kan ni ustaz kata wasal ke wakaf ni? Wasal, patutnya wakaf tadi ya. Baik, tak apa. Sekiranya wasal, okey, sekiranya wasal dibuang alif, okey, faham. Maknanya sekiranya wasal, maka alif ni dah tak ada, tinggallah lam ni baris satu di atas. Minta maaf. Jadi tuan-puan, bacaannya begini, ikut ustaz. Salasila. La tu jadi pendek. Maknanya di sini dibaca pendek. La tu dibaca pendek. Tak boleh baca salasila 2 harakat, tak boleh. Bila wasal, maka la itu ataupun alif itu dibuang, maka dibacalah dengan perkataan salasila. Sebut Surah Al-Insan ya, ayat 4. Surah Al-Insan ayat 4. Ayat 4. Okey. Tuan-puan, ini kaedah pertama sekiranya wasal. Kaedah yang kedua, sekiranya kita wakaf. Kalau wakaf ada 2 pilihan. Yang pertama, kata ulama kat sini, dia kata buang alif. Ataupun yang keduanya, kekalkan alif. Buang alif maksudnya kalimah itu akan jadi gini je. Salah. Ni. Bila wakaf, sat lagi huruf lam ni dia akan jadi mati. Dia akan jadi mati. Okey, saya tunjukkan dengan pen warna merah. Okey, tengok ni. Bila wakaf, salasil. Sebut? Salasil. Boleh dibaca begitu ataupun kekalkan alif. Cara yang kedua, Haji boleh baca begini. Bayangkan tulisannya begini. Salasila. Boleh berlaku. Mana-mana cara ni boleh guna. Contohnya, ayat ni berbunyi tak silap ustaz. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh. Ataupun inna a'tadna lil kafirina salasila pun boleh juga. Ikut mana-mana yang kita rasa mampu nak baca. Ayat ni bermula dengan inna a'tadna lil kafirina salasil. Cuba ikut salasil. Ataupun cara yang kedua, inna a'tadna lil kafirina salasila. Sebut salasila. Tuan-puan nak baca daripada awal tak ingat ayat tu, tuan-puan. Ustaz ingat pasal saya selalu jadi imam. Jadi tuan-puan, perkataan salasila tadi dibaca dengan 2 harakat. Namanya mad asli. Mad asli. 2 harakat. Kat sini, yang tadi ni, yang ni, tiada mad. Maksudnya kita matikan. Jadi pilih salah satu kaedah tau. Sekiranya kita nak berhenti, nak wakaf. Tapi kalau kita nak sambung, ni, nak wasal, maka bacaannya salasila sajalah. Contohnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Itu ayatnya. Wa sa'ira tu hujung ayat lah.
Jadi tuan-puan, salasilah tu dibaca dengan pendek, dibaca pendek. Maksudnya tiada mat. Begitu juga sekiranya kita wakafkan, boleh pilih sama ada nak tiada mat ataupun nak dibaca dengan mat 2 harakat. Jadi tuan-puan, balik rumah pi tandakan pada Quran masing-masing surah apa? Al-Insan ataupun surah Ad-Dahri ayat yang keempat. Biasanya kita, masa bila kita dengar Tok Imam baca surah ni? Pagi Jumaat lah, pada rakaat yang kedua. Tapi ada juga setengah-setengah tempat yang Tok Imamnya tak baca rakaat yang kedua surah ni dengan alasan mungkin pasal ya jemaah dia mungkin ada orang yang nak bekerja, takut lambat tuan-puan ya. Jadi mungkin ada setengah Tok Imam dia tak baca surah ni, dia hanya bahagi 2. Surah Sajadah tu dibahagi 2. Setengahnya dibaca pada rakaat pertama, setengahnya surah Sajadah tu dibaca pada rakaat kedua. Ada setengah imam buat macam tu ya, untuk menjimatkan masa, kesian bertimbang rasa kepada orang yang nak pergi bekerja. Kalau dibacalah surah Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan pula rakaat kedua, tiba-tiba pula Tok Imam tu jenis slow baca Quran tuan-puan. Allah, gamaknya lambat pula orang nak pergi ke sekolah, budak nak pergi sekolah, orang nak pergi kerja, betul tak? Ya? Kalau dah dibacanya inna a'tadna lil kafiri, tuan-puan, jemaah di belakang dah toleh kiri kanan dah tuan-puan, dah cepat habis, lambat Tok Imam baca. Ada, minta maaf, ada setengahnya Tok Imamnya lambat baca ataupun slow. Jadi sebagai Tok Imam kita ni kena bertimbang rasa, tengok siapa jemaah kita. Kalau ramai di kalangan orang yang bekerja, orang nak pergi sekolah dan sebagainya, tuan-puan kita kena cepat-cepatlah baca. Dan tuan-puan, sebenarnya membaca surah Al-Insan ni tak wajib pun pada subuh Jumaat, cuma digalakkan sebab menjadi surah kegemaran Nabi SAW. Jadi tuan-puan ada soalan tak nak tanya tentang kaedah bacaan ni? Jadi kalau dikira ada berapa kaedah? 1, 2. Ada 2 kaedah ketika wasal dengan wakaf. Cuma ketika wakaf tu ada 2 kaedah, dipecahkan pada 2. Kalau wasal hanya 1 saja kaedahnya. Jadi tuan-puan, ini poin yang ke-10, perkataan salasilah. Perkataan salasilah ya pada surah Al-Insan ayat ataupun Ad-Dahri ayat yang keempat. Okey, seterusnya poin yang ke-11. Poin yang ke-11 kali ini dia ambil perkataan apa tu? Ataniyah. Ataniyah surah An-Namlu ayat 36. Surah An-Namlu ayat 36 melibatkan perkataan ata dia ada ya kat sini, dan ya kecil itu kalau puan tengok dia tak ada ya besar, dia ada nun besar, lepas tu ada ya kecil ya, ata ni. Okey, kejap. Kejap ya, saya betulkan. Macam ni. Ni, lepas tu macam ni. Okey. Tuan-puan, apa yang kita kena fokuskan, kata ulama, pada huruf ya kecil. Pada huruf ya kecil ni. Okey. Dalam nota ustaz ni menunjukkan kepada kita, jika wakaf, buang atau kekal ya. Jika wasal, kekal ya. Okey, tuan-puan, kita tengok dulu wakaf. Huruf ya ni ya. Ketika wakaf ada 2 kaedah. Wakaf ada 2 kaedah, sama ada buang atau kekal ya. Kalau buang ya bermakna tuan-puan bayangkan tulisan ayat ni jadi gini. Tuan-puan, kata ulama buangkan ya ni, maka ya tak ada kat sini dah. Tinggallah hamzah, alif, ta, alif, nun. Betul? Ya dah tak ada dah. Jadi tuan-tuan boleh wakafkan dengan cara begini. Cuba ikut ustaz. Atan. Mat apa tu? Yes, mat arid disukun. Boleh baca dengan mat arid disukun. Ini kaedah pertama ya, di bawah tajuk wakaf. Bila mat arid disukun, maka berapa harakat? Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi diulang. Asal tulisan di atas begini dalam Quran, tuan-tuan nampak begini di atas. Tapi bila wakaf, tuan-puan boleh pilih kaedah yang pertama, sama ada kita buangkan huruf ya tadi. Nampak? Ya tak ada lagi dah pada tulisan. Maka tinggallah huruf nun. Jadi nun nanti tuan-tuan matikan. Atan. Sebut. Ini yang pertama. Ini kaedah pertama. Okey. Kaedah yang kedua, kata ulama,
Dia kata kekal apa tu? Kekalkan ya, kekalkan ya. Okey, kalau kekalkan ya bermakna tuan-tuan kena tulis begini. Okey. Ya ni nanti asalnya dalam tulisan diberbariskan. Saat lagi bila wakaf, ya tu jadi mati. Tapi matinya jangan tunjuk. Maka di sini ada hukum mat. Namanya mat senyap pula. Namanya mat asli. Biasalah tuan-puan. Bukan mat senyap ustaz. Kami tak ingat mat apa. Jawabnya mat asli. Dengar saya baca. Bila wakaf boleh dibaca begini. Tadi atan. Kali ini atani. Ikut? Agaknya mana yang mudah kita baca? Atas ke yang bawah? Terpulang pada masing-masing. Tepuk dada tanya. Tanya iman, bukan tanya selera tuan-puan. Allahu Akbar. Hampir-hampir tak jawab tanya selera tadi. Okey tuan-puan, maknanya ada dua pilihan bacaan ni, bukan saya yang tentukan. Para ulama Quran dalam kitab-kitab tajwid. Maka kalau kamu nak berhenti pada kalimah ini, kamu boleh pilih sama ada atan ataupun atani. Sebut. Bapa nampak tak ada ya kat sini? Tapi bila wakaf dia jadi mati, cuma tanda mati tak payah tunjuk pada dia lah. Dan dia akan jadi sebagai huruf mat dekat situ. Maka mat apa yang dibaca? Mat asli, 2 harakat. Jadi faham tak ni? Surah mana ni? Surah An-Namlu ayat 36. Balik rumah baik buat catatan sedikit. Bapa nak ambil kertas ke apa ke, tampal dekat tepi tu sebagai ingatan sekiranya kita baca surah ini dalam Quran nanti. Jadi tuan-puan, ini kaedah wakaf. Kalau wasal macam mana? Kalau wasal hanya ada satu kaedah saja, tak silap ustaz kat sini, iaitu kekalkan huruf ya. Kekalkan huruf ya maksudnya nanti tulisannya seperti mana yang tuan-tuan puan-puan nampak. Kat sini ini huruf ya kan? Ya tu berbaris mana? Baris satu di atas. Disebut sebagai ya. Sebut satu harakat. Jadi bacaannya nanti dengan ataniya. Ya, gitulah bacaannya. Senang kan? Jadi tuan-puan, mana tak senangnya ustaz ada kat depan, tuan-puan senang dapat rujukan. Allahu Akbar. Kalaulah ustaz tiap hari duduk kat rumah saya, ustaz dah pandai saya baca Quran. Tapi itulah tuan-puan. Tuan-puan, kena rajinlah datang ke kelas ustaz dan tanya dengan ustaz sekiranya kita confused, tak tahu nak baca macam mana. Sekali lagi diulang. Ketika wasal, maka huruf ya tu dikekalkan. Kekal ya. Ulama kata kat sini, kekalkan ya. Tapi kalau wakaf, sama ada kita buang huruf ya ataupun kita kekalkan huruf ya, dan cara bacaannya seperti mana yang Ustaz tunjuk tadi. Okey, sekali lagi diulang. Ketika wasal, ataniya. Ketika wakaf, atan atau atani. Boleh berlaku. Jadi tuan-puan, peganglah elok-elok kaedah bacaan ni. Dan tuan-puan, kalau betul-betul kita ni berpegang kepada bacaan riwayat Hafs an Asim, Tariq Asy-Syatibiyah, maka tuan-puan tak ada pilihan, kena pilih kaedah bacaan seperti mana yang Ustaz tunjukkan tadi ya. Jadi inilah kaedah bacaannya, mudah-mudahan tuan-puan mendapat ilmu daripada apa yang diajar tadi, dan ilmu ini tuan-puan kena bawa sampai bila-bila kita baca Quran. Okey, minggu depan saya nak sambung pula pada poin yang ke-12, nak cerita tentang bacaan naqal. Minggu depan. Apa dia naqal, dan ada lagi satu istilah-istilah yang lain, banyak lagi, antaranya ibdal, bacaan-bacaan yang lain pun ada juga kat situ. Nanti saya tunjukkan pada minggu depan. Minggu ni saya nak ambil 2 perkara saja. Yang pertama salasila, yang kedua ataniyah pada surah An-Naml ayat 36. Setakat ni ada soalan nak tanya? Kadang-kadang benda-benda macam ni, benda ni tak banyak dalam Quran satu je, pada surah tersebut saja. Jadi benda yang tak banyak itulah kadang-kadang kami lupa ustaz. Itu sebabnya tuan-puan kena selalu diperingatkan. Mudah-mudahan kita tak salah baca Quran. Dan akibat kita baca Quran dengan betul, insya-Allah kita dapat ganjaran pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita baca Quran, sekali lagi diulang. Untuk kalimah yang pertama, perkataan apa? Salasila. Surah mana? Al-Insan ataupun Ad-Dahri ayat 4. Okey. Ketika wasal kata para ulama apa? Dibuang alif. Contohnya salasila. Sebut. Nampak tak alif dah tak ada dah kat sini. Dibuang alif. Dibaca pendek lah.
Tapi ketika wakaf, boleh dibaca, pilih salah satu bacaan sama ada kita buangkan alif. Bila buangkan alif, tinggallah huruf lam. Maka bila wakaf, lam itu jadi mati. Salasil. Sebut. Mana kalau kaedah yang kedua, kata ulama, kekalkan alif macam ni. Maka bila kekalkan alif, maka kamu kena baca 2 harakat kat sini. Salasila. Itulah kaedah yang tuan-puan boleh praktikkan ketika baca ayat ini nanti. Hanya dalam surah Al-Insan ayat 4 sahaja. Manakala di hujung sana seperti mana yang Ustaz terangkan tadi, surah An-Naml ayat 36 melibatkan perkataan ataniya. Sebut. Jadi dia ada 2 kaedah bacaan. Ketika wakaf, kamu boleh pilih salah satu kaedah ini, sama ada kita buangkan huruf ya, kita buang ya dan kita baca begini. Atan. Ataupun kita kekalkan ya dan dibaca begini. Atani. Ini 2 kaedah ketika wakaf. Manakala ketika wasal, kekalkan huruf ya itu dan baca dengan baris satu di atas. Ataniya. Sebut. Alhamdulillah. Cukuplah sekadar itu untuk ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan benda-benda yang simple-simple macam ni, simple tak simple lah bagi saya, tuan pun kena ingat betul-betul kaedah bacaan supaya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan perjuangan kita dalam pembacaan Quran. Kita nak baca surah apa hari ini? Surah apa? Surah Al-Kahfi tak habis lagi. Oleh kerana kita sedang baca surah Al-Kahfi, maka kedua-dua kalimah ini ada ke dalam surah Al-Kahfi? Tak ada. Sebab apa? Dua-dua kalimah ni surah Al-Insan dengan surah An-Naml sahaja. Maka selagi tak baca 2 surah tu, tuan-puan tak akan jumpalah kaedah bacaan tadi ya. Okey, silakan surah Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 56. Okey, ready? Kita baca surah Al-Kahfi ayat 56 dan kalau adalah bacaan-bacaan yang khusus ataupun apa-apa saja hukum tajwid yang kita boleh bincangkan, kita bincangkan sama-sama. Dan tuan-puan, kita ni tak ada pilihan sebenarnya untuk nak menguasai ilmu tajwid macam saya lah ketika saya belajar dulu. Saya banyak bersoal jawab dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru. Bila bersoal jawab, lama-lama kita faham, kita ingat apa yang dipelajari, insya-Allah. Okey, ayat 56 surah Al-Kahfi, wa ma nursilul mursalina. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Berhenti. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Baik, kata Allah, kami tidak mengutus para rasul kecuali sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang batil agar mereka mampu melenyapkan kebenaran dan mereka juga mencemuhkan ayat-ayat dan peringatanku. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ.
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. Apakah mat yang dibaca di hujung ayat tadi? Yadah, mat arid li sukun. Bolehlah kita baca 246. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuh. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Tiada yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan oleh Tuhannya, kemudian dia berpaling dan melupakan perbuatan yang telah dilakukan. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Dan pada telinga mereka ada penutup, yakni penyumbat. Apabila engkau mengajak untuk menerima petunjuk, mereka tidak akan menerimanya selama-lamanya. Jadi tuan-puan, rupa-rupanya kita ni dekat di muka bumi Allah ni dibagikan kepada dua golongan. Yang pertama golongan beriman, yang kedua golongan tidak beriman. Dan sebenarnya tuan-puan, beriman ke tidak kita ni bergantung kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab di hari akhirat nanti ada dua tempat, namanya syurga dan neraka. Syurga untuk orang beriman, manakala neraka untuk mereka yang tidak beriman. Tuan-puan, sebenarnya kan bila kita dah masuk ayat 50 ke atas ni, tuan-puan sedar tak? Kita dah melalui dua cerita. Cerita yang pertama tentang Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Cerita yang terkini hari itu kita cerita tentang apa? Dua orang pemuda. Lain tau, 7 orang pemuda dengan 2 orang pemuda, cerita yang lain ya, pada zaman yang berbeza. Tapi dipercayai berlakunya peristiwa ini pada zaman Nabi Isa alaihi salam ya. Okey, sambung ayat 58. Wa rabbukal ghafurur dzur rahmah. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Tetapi Tuhanmu Maha Pengampun serta penuh dengan kasih sayang. Apabila dia, yakni Allah, mengazab kerana kesalahan yang mereka buat, dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu, namun mereka tidak akan menemukan pelindung selain daripada dia, yakni Allah. Jadi tuan-puan, nampak tak hari ini umat-umat yang terdahulu kalau buat kemungkaran kepada Allah, terus Allah azab. Betul tak? Terus dah tak ada dah. Ada tak umat-umat zaman dulu sekarang ni? Tak ada lagi dah. Yang ada sekarang ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ni banyak kemungkaran yang kita lakukan. Kalau kita tengok TV tu tiap-tiap hari boleh dikatakan ada je kes pembunuhan, ada je kes buang bayi dan sebagainya. Tapi umat Rasulullah masih ada lagi ni. Maknanya Allah masih bagi peluang kepada kita untuk bertaubat. Jadi tuan-puan, selagi kita masih ada nyawa lagi ni, tak tahulah esok lusa bila-bila masa kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
maka marilah sama-sama kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan segala kemungkaran supaya tidak menjadi kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita khawatir takut nanti kita jadi umat-umat macam dahulu di mana bila mereka melakukan kemungkaran terus Allah hapuskan daripada muka bumi Allah ini. Tapi alhamdulillah kita ada Nabi, kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang banyak membantu kita, yang menyelamatkan kita nanti daripada azab api neraka. Tapi dengan syarat semasa hidup di muka bumi Allah ini kita kena mengikuti segala sunnah apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Itulah penduduk, iaitu negeri-negeri yang kami musnahkan kerana mereka zalim ataupun tidak beriman kepada Allah, dan saat kehancurannya telah kami tentukan. Okey, bila masuk ayat 60, maka bermula cerita pengembaraan Nabi Musa alaihi salam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta harap-harap cukup nafas. Hatta tadi kalau berhenti 2 harakat aja, jangan pergi bawa 4-5. Ustaz tu ada tanda pemanjang. Tanda pemanjang tu sah laku ketika wasal. Kalau wakaf tak laku lah tanda pemanjang, tinggallah huruf alif kecil. Maka satu alif nilainya 2 harakat. Okey, ghostan balik. Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada muridnya, siapalah nama anak murid Nabi Musa? Nabi Yusha alaihi salam. Nabi apa puan? Nabi Yusha alaihi salam, anak murid ataupun sahabat kepada Nabi Musa alaihi salam. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan 2 lautan. Atau aku akan berkelana, maksudnya berjalan sepanjang masa. Itulah kata-kata daripada Nabi Musa alaihi salam. Nak menunjukkan di sini, Nabi Musa AS sedang menuntut ilmu ataupun sedang mengembara lah untuk menuntut ilmu, dan nanti dia akan berjumpa dengan seorang Nabi yang lain pula. Okey, sambung. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Cuba betulkan makhraj huruf ha pedas. Dengar Ustaz baca. Nasiya hutahuma. Hutahuma. Hu tu merupakan ha pedas. Pastikan bunyinya di tengah kerongkong. Jangan pula di bawah kerongkong. Yang di bawah kerongkong tu adalah ha dhamir. Ha simpul, ya. Cuba ulang balik ayat tadi, dengar. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا. نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Setelah kedua-duanya sampai kepada pertemuan 2 lautan, mereka lupa ikan yang dibawa. Lalu ikan itu meluncur ke laut. Faham tak ceritanya tu? Maknanya mereka ni mengembara macam kita lah. Kalau kita pergi ke mana-mana, kita bawa bekalan. Dan antara bekalan yang dibawa adalah ikan. Puan-puan, kalau kita pergi balik kampung, kita bawa bekalan ikan tu, ikan hidup ke ikan mati? Mestilah ikan yang dah mati, yang dimasak. Ustaz, pasal apa kami nak makan di tengah jalan?
Begitulah rupanya keadaan Nabi Musa bersama dengan muridnya tadi, iaitu Nabi Yusha AS. Mereka membawa ikan yang dah mati. Tetapi dengan kuasa Allah, lalu ikan itu, kata Allah, meluncur ke laut. Maksudnya ikan itu hidup kembali dengan izin Allah, lalu melompat, meluncur ke laut tanpa mereka sedari. Faham tak ayat tadi ya? Pada ayat yang ke-61. Itu ceritanya. Sambung lagi. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا. Pastikan ghada tadi tu mat apa ya? Ghada tu mat apa, siapa ingat? Mak jaiz, mak wajib mutasil. Maka tuan-puan pergi baca lah 45. Tapi 5 harakat tu lebih aula, lebih afdal ya. Okey, tak apa, kita gostan balik. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Setelah kedua-duanya melewati jauh daripada tempat itu, lalu Nabi Musa menegur muridnya, bawalah kemari makanan itu, kita sudah letih dan kerana perjalanan kita ini. Maknanya tuan-puan, setelah berjalan jauh, Nabi Musa dan Nabi Yusha berasa letih dan juga lapar lah. Jadi Nabi Musa tegurlah kepada anak muridnya tadi ataupun Nabi Yusha, marilah makanan yang kita bawa tadi, kita nak makan ni. Tuan-puan, apa kata Nabi Yusha? Sambung. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. Di'ajaba. Muridnya berkata, muridnya siapa? Nabi Yusha tadilah. Tahukah kamu ketika kita berehat di batu tadi, aku lupa memberitahu kepadamu tentang ikan itu. Aku lupa menceritakannya kerana tipu daya syaitan. Ikan itu telah meluncur ke laut dengan cara yang aneh. Maknanya tuan-puan faham ke tidak ayat tu? Maksudnya ketika mereka berjalan-jalan tadi, tiba-tiba ikan tu meloncat ataupun dihidupkan semula oleh Allah dan meluncur masuk ke lautan tanpa mereka sedari. Dan tuan-puan, peristiwa itu diketahui oleh Nabi Yusha, tapi dia lupa pula nak bagi tahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Sambung. Qala dzalika ma kunna nabgh. Kata Musa, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka pun berpatah balik menyusuri jejak mereka semula. Maknanya tuan-puan, ketika itu baru disedari bahawa tempat itulah sebenarnya tempat yang dituju, yang dicari. Maka mereka pun berpatah balik ke tempat yang dicari tadi, iaitu pertemuannya dua lautan. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا.
Lalu mereka menemukan seorang hamba dari sisi kami yang kami berikan rahmat ataupun berikan ilmu. Okay, siapakah hamba itu? وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Dan yang kami berikan ilmu kami. Baik, siapakah orang ataupun Nabi yang dijumpai oleh Nabi Musa tadi? Tak lain tak bukan Nabi Khidir alaihi salam. Dan Nabi Khidir sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk menguji kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma Ustaz dah berhenti pada mimah. Rupa-rupanya anak murid saya lagi nafas panjang ya. Puan-puan berhentilah sama-sama dengan Ustaz. Mimah tadi boleh? Okey, sekali lagi. Puan-puan kena sedar kat mana Ustaz berhenti, tuan-puan. Jangan kita tak sedar mana Ustaz berhenti. Sebab apa? Saya nak bagi peluang kepada mereka yang nafasnya mungkin tak begitu panjang. Tuan-puan bacalah sekadar mimah saja. Sekali lagi dengar ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma Stop. An tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Baik, Nabi Musa berkata kepada hamba Allah tadi, maknanya bertemulah Nabi Musa, Nabi Yusha dengan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Bolehkah aku ikut, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, supaya kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau perolehi? Sambung. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir menjawab, engkau tidak akan sanggup mengikutiku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar terhadap persoalan yang belum dikuasai? Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala satajiduni insya'Allahu sabira. ولا أعصي لك أمرا. Nabi Musa menjawab, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sedikit pun. Inilah janji Nabi Musa, pujukan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, insya Allah kamu akan dapati aku ni seorang yang sabar dan aku tidak akan membantah apa saja engkau lakukan. Ini janji Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam. Lalu apa kata Nabi Khidir? قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
Lalu Nabi Khadir berkata, bila engkau mengikutiku, maknanya boleh kamu ikut aku. Dia kata, engkau jangan menanyakan sesuatu kepadaku. Maksudnya jangan dipersoalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir tadi, sehingga aku menerangkan persoalannya. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها Kedua-duanya pun berjalan menyusuri pantai. Ketika kedua-duanya naik perahu ataupun naik sampan, hamba Allah Khadir membocorkannya. Tuan-tuan, ini peristiwa yang pertama tahu, ujian kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa bertanya, engkau bocorkan perahu supaya engkau menenggelamkan penumpangnya. Engkau benar-benar telah membuat kesalahan yang besar. Pertanyaan persoalan Nabi Musa itu sebenarnya adalah bantahan ataupun pertikaian yang Nabi Musa tanya kepada Nabi Khadir AS. Kenapa engkau bocorkan perahu ni sedangkan kita berada dalam perahu ni? Engkau nak menenggelamkan kita berdua ke? Itulah persoalan yang menjadi cabaran kepada Nabi Khadir AS. Dan tuan-puan, nampaknya Nabi Musa peristiwa yang pertama dah tak sabar dah. Ya tuan-puan, dia ada 3 peristiwa yang dilalui oleh mereka. Okey, sambung. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Baik, apabila ditegur oleh Nabi Musa tadi, lalu Nabi Khadir menjawab, bukankah sudah aku katakan bahawa kamu tidak sanggup sabar dalam mengikutiku? Maknanya Nabi Khadir tak cerita lagi kenapa dia bocorkan perahu tadi, tiba-tiba ditegur oleh Nabi Musa AS. Ini peristiwa yang pertama yang dialami oleh mereka. Baik, tuan-puan, sambung. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqani min amri usra. Baik, apabila Nabi Musa dengar je kata-kata daripada Nabi Khadir, lalu Nabi Musa teringat janji dia tadi, lalu Nabi Musa meminta, maksudnya meminta maaf lah. Janganlah engkau cepat-cepat menghukumku kerana aku lupa, dan janganlah kamu bebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Tuan-puan, Nabi, seorang Nabi yang agung, Nabi Musa AS, Nabi yang hebat, tuan pun lupa. Apatah lagi kita orang biasa. Jadi tuan-puan, nampak tak sifat pelupa tu adalah sifat yang normal bagi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, kita sebagai umat Islam, kalau lupa nak ucap apa? Saja tanya. La haula wala quwata illa billah. Baik tuan-puan, ada pula pelajar berkata, ustaz kalau lupa kita selawatlah ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh juga, ataupun beristighfar. Tapi ucapan yang terbaik adalah yang diajar la haula wala quwata illa billah, seperti mana yang diajar Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemuda kafir yang diberikan kebun yang banyak kan, lalu dikatakan disebut oleh pemuda beriman, kenapa kamu tak ucap la haula wala quwata illa billah? Maknanya segala nikmat yang kita ada ni kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena banyak mengucap la haula wala quwata illa billah, ataupun perkataan masya Allah, sesungguhnya atas sebab Allah lah ianya terjadi. Sambung. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله Stop. Faqatalah. Ada mat apa? Tak ada mat apa-apalah. Pasal kami baca pendek ikut ustaz tadi, maka tak ada mat. Dan tuan-puan jangan terlajak pula.
faqatalahu. Salah. Kalau nak baca begitu, itu bacaan wasal. Tapi oleh kerana kita berhenti, maka automatik tak ada hukuman. Ikut. Faqatalah. Berhenti je lah kat situ. Sambung. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Baik, untuk teguran yang pertama tadi, akhirnya Nabi Khidir memaafkan kesalahan Nabi Musa AS kerana menegur dia tadi. Maka tuan-puan, mereka teruskan perjalanan. Kata Allah, mereka berjalan lagi sehingga kedua-duanya bertemu dengan seorang budak. Lalu Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa bertanya ataupun mempersoalkan, mengapa engkau membunuh budak yang masih suci tanpa sebab? Engkau benar-benar telah melakukan perbuatan yang tercela. Kalau kita berada pada waktu itu, tuan-puan, kita duduk berjalan. Contohnya lah, tuan-puan, kita berjalan berdua dengan kawan. Tiba-tiba kawan kita tadi ditarik budak tu, dibunuh. Tuan-puan, puan-puan persoalkan tak apa yang dilakukan oleh kawan kita tadi? Mesti persoalkan. Itu sifat yang normal pada kita, tuan-puan. Sebab apa? Kita tak tahu kenapa Nabi Khidir tadi bunuh budak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ada sebabnya. Okey, maka dengan ini berakhirlah ayat ke-74, berakhirlah surah buku kita yang kelima, sambung buku yang ke-6. Ada tak Ustaz suruh bawa buku 6? Ke perempuan tak bawa? Siapa yang bawa tu bukalah buku yang ke-6. Baik, siapa yang bawa Quran, yang tak bawa buku yang ke-6, bukalah Quran surah Al-Kahfi, sambung ayat 75. Siapa yang tak bawa Quran juga, share dengan kawan sebelah. Kongsi dengan kawan sebelah. Mudah-mudahan kita dapat baca sama-sama. Ya. Bapak lupa ya nak bawa buku yang ke-6. Okey, ayat berapa tadi? Ayat 70. Ayat 75. Sambung cerita tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Okey, ayat 75 sekejap. Okey. Sambung ayat tadi, ayat 74, 75 lah sekarang ni. Okey. Qala alam ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apabila ditegur untuk kali yang kedua oleh Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun berkata, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan mampu sabar bersama denganku. Kesambung. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni. تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Baik tuan-puan, apabila Nabi Musa menyedari teguran dia tadi, maka sekali lagi Nabi Musa lupa ya tentang perjanjian dia. Maka Nabi Musa pun memujuk kepada Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah kali ini, maka janganlah kamu membenarkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan keuzuran kepadaku. Itulah kata-kata Nabi Musa AS memujuk kepada Nabi Khidir tadi. Okey, sambung ayat berikutnya. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan, apabila masuk ayat 75 surah Al-Kahfi tadi, sebenarnya kita dah masuk juzuk yang baru tahu, iaitu juzuk yang ke-16 ya. Jadi surah Al-Kahfi ni dia di antara dua juzuk, sama sebahagian ayatnya juzuk 15 dan sebahagian ayatnya juzuk 16. Dia berada pada dua juzuk ya. Dan tuan-puan kena fahamlah juzuk tu apa. Saja tanya juzuk tu apa. Tak menjawab. Juzuk tu bab besar. Bab besar lah dalam Quran. Dalam satu Quran berapa juzuk? Itu dah tahu dah, alhamdulillah. Tapi bila Ustaz tanya apa dia juzuk? Juzuk tu bab besar. Di bawah juzuk ada apa? Hizbu. Hizbu tu setengah juzuk. Di bawah hizbu ada apa? Barulah robok. Robok tu apa? Bab kecil, chapter ataupun suku daripada juzuk ya. Jadi tuan-puan, dalam sebuah Quran ada 30 juzuk.
ada berapa hizbu? 60. Di bawah hizbu ada robo, ada berapa? 240 robo ataupun bab kecil. Jadi tuan-puan, itulah kisahnya yang tuan-puan kena faham apa yang ada dalam Quran kita. Okey, sambung. Ayat 77. Ya, betul ya, ayat 77. Okey, sambung. Mana tadi ayatnya? Qala. Betul qala ya? Bukan. Fanfalaqa. Fanfalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama. Ini namanya bacaan nun aiwat. Cuba ulang. Qaryatin istat'ama. Ingat tak berapa jumlah bacaan nun iwat dalam Quran? 37 tempat, antaranya kat sini lah, surah Al-Kahfi ayat yang ke-77 tadi ya. Jadi puan-puan, sekali lagi kita baca ayat tadi. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا. أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا Stop kat situ. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Okey, maka kedua-duanya berjalan sehingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua minta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati di negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa berkata, jikalau kamu mahu, nescaya kamu dapat meminta timbalan ataupun imbalan untuk itu. Maknanya tuan-tuan, peristiwa yang ketiga, mereka ni berjalan. Berjalan masuk satu negeri ataupun satu kampung. Dan mereka ni berasa lapar. Lalu mintalah makanan daripada penduduk negeri tersebut. Tapi apakah yang dilakukan dari penduduk negeri tersebut? Mereka tidak melayan permintaan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Namun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan, mereka diperintahkan ataupun Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sebuah rumah yang hampir roboh. Dan tuan-puan, perbuatan Nabi Khidir tadi dalam mereka lapar, letih, kena dirikan sebuah rumah pula tu. Jadi tuan-puan ditegur oleh Nabi Musa sekali lagi, teguran kali yang keberapa? Kali yang ketiga. Dan tuan-puan, itulah yang kita akan lakukan juga sekali kita berada pada situasi itu. Jadi tuan-puan, nampaknya apakah teguran yang ketiga tadi, adakah menyebabkan mereka berpisah? Selepas itu kita tengoklah ayat berikutnya. Ayat 78. Okey, sambung ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع
تستطع عليه صبرا. Oleh kerana sudah 3 peristiwa dan sudah 3 kali ditegur oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu apakah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Sambung. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر Berhenti kat situ. Bila berhenti fil bahr, ra tu tebal nipis. Apalak nipisnya tebal. Itulah tuan-puan tengok. Memanglah dalam buku, dalam Quran tajwid kita tu, ra' tu ditulis dengan nipis. Tapi sebenarnya kena baca tebal ketika wakaf. Sebab mengambil kira, ra' sebelumnya ada baris di atas. Ra' diwakafkan, sebelumnya ada huruf berbaris di atas. Nampak tak huruf ba? Baris atas. Maka ra' tadi jadi tebal. Ikut Ustaz. Fil bahr. Tebal. Kalau tuan nak baca nipis, dia kena baca wasal. Tak boleh berhenti kat situ. Jadi tadi kita wasal ke wakaf? Wakaf. Bila wakaf dia jadi tebal. Bila wasal baru jadi nipis. Okey, sambung. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ berhenti. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Ada pun, okey, ini jawapan kepada peristiwa yang pertama yang mana Nabi Khidir telah memuculkan perahu yang dinaiki oleh beliau bersama dengan baginda bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Okey, apa jawapan dia? Adapun sampan itu ataupun bahtera itu adalah kepunyaan orang miskin yang bekerja di laut dan aku hendak merosakkan sampan itu ataupun perahu itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap bahtera. Maknanya tuan-puan, tujuan ditebuk-tebuk sampan tadi nak selamatkan daripada dirampas oleh seorang raja yang suka merampas perahu. Jadi tuan-puan selamatlah perahu tadi daripada dirampas oleh raja yang zalim. Jadi tuan-puan nampak tak, itulah hikmah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Itu jawapan untuk peristiwa yang pertama. Sambung, peristiwa yang kedua, apakah jawapannya? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina stop kat situ, 2 harakat, baca dengan mad asli. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan ada pun budak itu maka kedua orang tuanya ada pun anak muda itu maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman dan kami khawatir bahawa dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Maknanya tujuan dibunuh budak yang sedang bermain tadi adalah untuk menyelamatkan akidah dan iman kedua orang tua budak itu. Sebenarnya budak itu Allah dah tahu dah. Kalau besar nanti dia akan menyesatkan mak ayahnya. Maka diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh supaya tidak mempengaruhi akidah ibu dan ayahnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya digantikan dengan anak yang lain pula. Itulah hikmah di sebalik kejadian peristiwa yang kedua. Sambung. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا.
ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Cuba betulkan ha pedas. Ruhma. Puan jangan baca ruhma. Kalau ruhma dia tidak tepat. Kalau dalam tilawah kena tolak markah. Dia kena ha pedas dengan korongkong. Ruhma. Barulah tepat sebutannya. Okey, ayat 81 tadi. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anaknya itu dan lebih daripada kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Okey, habis cerita ataupun jawapan peristiwa yang kedua. Sambung pula peristiwa yang ketiga jawapannya. Wa ammal jidaru fakana وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Baik, peristiwa ketiga jawapannya. Adapun dinding rumah itu kata Allah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta-harta benda simpanan bagi mereka berdua sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat daripada Tuhanmu dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemohonanku sendiri dan demikian itu adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Maknanya faham tak peristiwa yang ketiga tadi yang mana didirikan bangunan yang sudah pun hampir roboh, tujuannya tak lain tak bukan nak menyelamatkan harta anak yatim. Di bawah runtuhan bangunan tu ada harta anak yatim yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang soleh dan tuan-puan dengan didirikan bangunan tadi maka selamatlah harta itu dapat digunakan kepada anak yatim apabila mereka dewasa nanti. Maka dengan ini selamat habislah cerita tentang pengembaraan Nabi Musa alaihi salam berserta dengan jawapan sekali. Tuan-puan, kalaulah kita berada pada zaman itu ataupun berada pada peristiwa Nabi Musa itu, sudah tentu kita juga akan melakukan peristiwa yang sama seperti mana oleh Nabi Musa alaihi salam. Mungkin kita lebih pada itu. Mungkin kita akan bunuh kawan kita tadi pasal apa dia bunuh budak-budak yang tak bersalah tadi. Mungkin lebih daripada tindakan itu. Tapi Nabi Musa sekadar menegur perbuatan Nabi Khidir alaihi salam. Okey, sambung cerita yang baru pula. Kita akan masuk kepada cerita Nabi ataupun Zulkarnain, ya. Sambung. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Okey, sambung.
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Baik, persoalan di sini akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah sebenarnya Zulkarnain itu? Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya. Nya tu siapa? Zulkarnain lah. Di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maknanya, mengikut tafsir para ulama, Zulkarnain ini adalah seorang raja. Yang raja yang, bila sebut raja, maka dia berkuasalah untuk menentukan apakah hukuman ataupun melakukan apa saja. Tapi kena ingat, Zulkarnain ini adalah seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana Fir'aun, tidak seperti mana mereka-mereka yang lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zulkarnain ini dipercayai seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung. Fa'atba'a sababa. Maka dia pun menempuh suatu perjalanan. Oh, kisahnya lebih kurang macam Nabi Musa lah tadi. Dia berjalan tu maksudnya dia melihat keadaan rakyat jelatanya. Kan seorang raja, itulah tanggungjawabnya. Dia melihat kebajikan, apa yang patut dilakukan kepada rakyat jelatanya. Maka dia pun berjalan melihat keadaan rakyat jelatanya. Okey, sambung. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrub. Taghrub, berhenti. Wajadaha taghrub fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Stop. Jadi kalau kita potong dua ayat tadi, puan-puan cukup tak nafas nak baca? Cukup ya. Kita ni nafas kita pendek, maka potong dua ayat tadi, berhenti kat tengah-tengah, lepas tu ghostan balik dan sambung sampai habis. Ya, sambung. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma wa imma tadi bila berhenti jangan 45 harakat, 2 harakat aja. Wa imma sebut 2 harakat aja, jangan terlajuk 45. 45 harakat hanya untuk wasal. Tadi tuan wasal ke wakaf. Bila wakaf 2 harakat aja. Okey, ghostan balik. Tu'adzib wa imma tattakhidha fihim husna. Apabila dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyeksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Siapakah golongan yang pertama yang dijumpai oleh Zulkarnain? Para ulama tafsir mentafsirkan di situ, golongan itu adalah orang yang tidak ada pegangan agama. Orang yang tak ada pegangan agama. Jadi oleh kerana Zulkarnain ini seorang raja yang berkuasa, maka Allah bertanya kepada Zulkarnain, kamu nak lakukan apa kepada mereka ni? Kamu nak hukum ke? Kamu nak buat baik pada mereka? Terpulang pada kamu. Apakah jawapan Zulkarnain pada ayat berikutnya? Ayat berapa tadi? 87. Qala amma, ya. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulkarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan menghukumnya. Kemudian dia dikembalikan pada Tuhannya, iaitu Tuhan yang mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Maknanya, dia memberikan kebebasan kepada kaumnya tadi. Maksudnya dia kata, kalau kamu buat jahat, kamu akan dapat balasan daripada aku dan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia bagi kebebasan kepada kaumnya untuk menganuti apa agama. Tetapi agama yang terbaik adalah Allah Subhanahu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bagi pemikiran ataupun dia bagi renungan kepada kaum tadi, kalau kamu buat jahat, aku akan hukum, dan nanti bila kamu mati, kamu juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh kaumnya tadi merenung ataupun berfikir sejenak dengan apa yang dikatakan olehnya tadi. Okey, sambung. Wa amma man amana wa amila salihan وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. Apa lagi kata-kata nasihat daripada Zulkarnain? Kata Zulkarnain, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah daripada perintah-perintah kami. Sambung. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia, iaitu Zulkarnain, menempuh perjalanan yang lain pula. Sambung. Hatta idza balagha matla' asy-syams wajadaha. Minta maaf, silap salah kat situ, bas sepatutnya baris bawah ya. Okey. Hatta idza balagha matla' asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaum. Berhenti. Wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lan naj'al lahum min duniha sitra. Lu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia sampai di tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya daripada cahaya matahari itu. Maksudnya di sini, dia jumpa pula golongan yang miskin, yang tak ada rumah. Tu ceritanya pada ayat berikutnya tadi ya. Mula-mula dia jumpa kaum yang tak ada agama. Lepas tu dia jumpa pula kaum umatnya ataupun rakyat jelatanya yang tak ada rumah ataupun orang yang miskin. Puan-puan, sambung sikit lagi. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya, iaitu pada Zulkarnain. Shadaqallahul azim.
Baik, seperti mana Nabi Musa AS, Zulkarnain juga melalui beberapa peristiwa. Jadi tuan-puan, kita setakat ni baru tahu 2 peristiwa yang dilalui ataupun dialami oleh Zulkarnain. Ada lagi peristiwa yang ketiga akan datang, kita sambung pada minggu depan. Ya. Jadi minggu depan, tuan-puan terus bawa Quran jilid yang ke-6. Ni jilid 5. Bawa jilid yang ke-6 warna purple. Warna purple ya, jilid yang ke-6. Tolong ingatkan ya, kelas kita insya-Allah kita sambung cerita Zulkarnain sampai habis surah Al-Kahfi. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Diakhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.